pagi, saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam buku Efesus, bahagian kedua pada pagi ini, kita akan merenungkan yang bertema segala perlengkapan senjata Tuhan. Dari segi peperangan rohani di dalam kehidupan kita sebagai Kristian setiap hari. Ini akan melengkapkan kita untuk menghadapi godaan, cobaan, dan akan menguatkan kita lagi di dalam iman Kristus dan iman kita di dalam firman Tuhan Alkitab. Marilah kita mula bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan sedar bahawa kami berada di dalam peperangan rohani setiap hari. Dan oleh ini, kami harus diperisai dengan perlengkapan senjata Allah dari firman Tuhan, kebenaran dan Roh Kudus yang bersama kami sekalian. Kamilah anak-anak Tuhan dan milik Tuhan. Kerana seperti di 1 Yohanes bab 4 ayat 4, roh yang ada pada kami lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang milik dunia ini. Kami berdoa dan akan belajar untuk patuh pada firman Tuhan dan percaya akan pimpinan Roh Kudus untuk berjalan dan hidup di dalam iman dengan kasih dan cahaya Tuhan. Kami akan turut belajar di dalam Efesus bab 6 ini dan berikan kami pengetahuan rohani dan iman untuk sanggup percaya di dalam firman Tuhan setiap hari. Kerana kebenaran ini di dalam firman telah membebaskan kami dari kongkongan dosa. Kami bersyukur dan memberi segala puji-pujian dan penghormatan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita mula dengan renungan rumusan pembelajaran di bab 6, bahagian 1, beberapa minggu atau bulan yang lepas. Setakat ini, iaitu mengenai keluarga Kristian. Sebagai ibu bapa adalah menjadi tanggungjawab kami sekalian untuk menjamin disiplin di dalam rohani dan mendidik anak-anak mengenal pembelajaran rohani. Ini boleh dicapai dengan galakan dan membawa anak-anak ke gereja untuk hari Ahad sekolah, untuk kanak-kanak
atau menghadiri kumpulan-kumpulan remaja untuk pembelajaran rohani. Inilah taat setia untuk kesemua ibu bapa terhadap keluarga Kristiannya. Yang kedua, anak-anak harus taat kepada ibu bapa kerana ini memang betul. Ini juga merupakan janji Tuhan dengan berkat yang menjanjikan panjang umur di dunia ini dan akan mewujudkan nilai-nilai rohani yang sewajarnya di dalam kerajaan Tuhan. Yang ketiga, seperti hamba di dalam Kristus dan juga sebagai pekerja, haruslah menjadi kewajipan sekalian untuk melaksanakan tugasan setiap hari dengan hati yang setia terhadap majikan demi menjamin teladan yang baik di dalam nama Kristus. Tuhanlah yang Tuhan yang sebenarnya yang akan menilai kerja-kerja kami di akhirat nanti. Yang keempat, akhir sekali, untuk mereka yang menjadi pemilik atau majikan kepada hamba dan pekerja, haruslah melayani mereka dengan sama rata dengan saksama, kerana mereka akan berdepan di hadirat Tuhan pada hari nanti juga. Oleh itu, di dalam keluarga Kristian, marilah kita mengingati bahawa Kristuslah kepala di dalam keluarga, sebagaimana Kristuslah kepala di dalam gerejanya. Hukum turutan penyerah dari Kristus ke suami, isteri dan anak-anak, juga dari majikan ke pekerja, haruslah menjadi pedoman untuk kita sekalian. Dan mari kita belajar melayani Tuhan dengan penuh keikhlasan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita lihat tema pada hari ini. Pakailah perlengkapan senjata Allah. Dari ayat-ayat di Efesus bab 6 ini, ayat 10 hingga 17, menceritakan bagaimana kita boleh memperlindungkan diri kita dan menguatkan pertahanan kita supaya menjadi lebih berkesan di dalam duniawi ini yang penuh dengan kegelapan. Ia mengajar kita bagaimana kita semua dapat hidup sebagai orang kudus dan dapat melayani Tuhan di dalam dunia rohani yang begitu mencabar. Dari ayat 10, akhirnya binalah kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan. Kata kerja binalah kekuatan juga terjemah diperkuatkan. Kita harus menjemput dan menerima kekuatan Tuhan untuk menguatkan kita. Bila kita berkata, binalah kekuatan, ia mengutamakan jika kita hanya bergantung kepada kekuatan fizikal, kita akan gagal. Di sebaliknya, kita harus bergantung dan menerima kuasa kekuatan itu daripada Tuhan. Bila Paulus mengingatkan kita untuk bina kekuatan kita di dalam kuasa Tuhan, dia mengutuskan kita untuk menggunakan kuasa Tuhan untuk melaksanakan misi Tuhan. Oleh itu, seperti di ayat 11, kita perlukan memakai seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Saya ulangi, seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Jika kita hanya memakai setengah daripada perlengkapan senjata Tuhan, ia sangat berbahaya. Contohnya, jika seorang askar tertinggal perisai dada, topi besi, pedang askar, ia akan mudah dilukai dan menjadi sasaran yang mudah oleh musuh-musuhnya. Oleh itu, kita perlulah perlengkapan senjata Tuhan seperti kebenaran, ketulusan, damai sejahtera, iman dan penyelamatan, dan firman Tuhan seperti dicatat di dalam ayat-ayat
yang seterusnya dari 14 hingga 17 di bab 6 buku Efesus. Setiap senjata perlengkapan Tuhan sangat mustahak kerana ia akan dapat melindungi dan mempertahankan kita daripada muslihat iblis jahat itu. Di dalam ayat 11, bahagian kedua. Paulus sentiasa mengingatkan kita untuk bersiap dan berwaspada. Selalu dari ayat 13 hingga 14. Kerana kita akan berlawan dengan kuasa yang jahat. Dan bukan dengan manusia semata-matanya. Inilah perjuangan rohani orang Kristian dengan kuasa jahat di angkasa yang memerintah zaman yang gelap ini. Oleh itu, kita harus berpegang tangan dengan iman firman Tuhan dan dilengkapi dengan segala perlengkapan senjata Tuhan yang diberikan dan yang dijanjikan kepada kita. Persoalan yang penting ialah, adakah kamu memakai segala perlengkapan senjata Tuhan pada hari ini? Itulah persoalannya. Bersiap sedia. Paulus menggalakkan kita di dalam ayat 14. Bersiap sedia dan gunalah ajaran benar tentang Allah sebagai tali pinggan. Paulus menggunakan contoh tali pinggan dan askar Roma untuk menunjukkan betapa pentingnya di dalam peperangan fizikal dan rohani juga. Yesus sendiri di dalam Yohanes bab 14 ayat 6 telah menyatakan bahawa dialah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Inilah kebenaran yang harus kita pegang. Dan di dalam Yohanes bab 8 ayat 31-32, jika kamu taat kepada ajaranku, kamu benar-benar pengikutku, kamu akan mengenal Allah. Oleh itu, kamu akan dibebaskan. Firman Tuhan ini di Alkitablah kebenaran yang harus kita ikuti. Di dalam ayat 14 bahagian kedua, dan ketulusan sebagai perisai dada. Di sinilah Paulus merujuk kepada Yesaya bab 59 ayat 17 yang menyatakan bahawa dia memakai keadilan sebagai baju zirah dan penyelamatan sebagai topi besi. Paulus menggunakan perumpamaan ini sebagai perlindungan untuk umat Kristian, ketulusan di dalam dan untuk mengelak ancaman daripada iblis. Oleh itu Paulus di Filipi juga di ayat 3, bab 3 ayat 8 hingga 9 menganggap semua hal lain yang biasa aku lakukan sekarang aku anggap merugikan. Dengan demikian aku akan mendapat apa yang jauh lebih menguntungkan, iaitu mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhanku dan dapat bersatu dengan Dia. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran ajaran yang benar tentang Allah dan penyelamatan daripada Yesus Kristus. Di ayat 15, istiharkanlah berita baik. Mengingatkan kita bahawa kita harus adanya kesediaan untuk mengistiharkan berita baik Tuhan yang membawa kesejahteraan seperti menjadi kasutmu. Setiap anggota askar menghargai kepentingan sepasang kasutnya yang selesa. Paulus menggunakan contoh kasut ini sebagai suatu perlindungan dan kesediaan untuk melangkah ke depan untuk mengisytiharkan berita baik Injil ini. Oleh yang demikian, setiap gereja Tuhan akan selalu mengutamakan misi untuk menyebar berita baik keselamatan Yesus Kristus.
Marilah kita sama-sama mengambil bahagian di dalam misi ini. Di dalam ayat 16 kita diingatkan, hendaklah sentiasa gunakan kepercayaan kamu kepada Allah sebagai perisai di tangan. Dengannya kamu dapat memadam semua anak-anak panah berapi daripada si jahat itu. Askar-askar di dalam peperangan hendak selalunya menggunakan perisai untuk melindungi tubuhnya dari serangan musuh. Kepercayaan kita, iman di dalam firman Tuhan, Alkitab, itu akan menjadi pedoman kita setiap hari. Dan ia akan memimpin kita menjelajah ke arah kesejahteraan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan dapat mengelakkan dan memadamkan kesemua anak-anak panah berapi daripada si jahat itu, iaitu iblis syaitan. Seperti di ayat 17, kita harus menerima penyelamatan daripada Allah sebagai topi besi dan firman Allah sebagai pedang daripada Roh Allah. Kepala askar itu sangat penting, dan di dalam peperangan itu suatu tamparan ke atas kepala askar itu mungkin akan membawa maut dan kecederaan yang parah padanya. Oleh itu kita perlukan firman Tuhan dan pedang daripada Roh Tuhan di dalam peperangan rohani ini. Mari kita lebih berwaspada dan melengkapkan kita dengan senjata Tuhan. Pada kesimpulan bab 6 bahagian kedua ini, kita dapat lihat pengajaran ini seperti berikut. Yang pertama, umat Kristian dilindungi di kepala dengan memakai topi besi penyelamatan daripada Tuhan. Paulus menerangkan maknanya di Efesus bab 2 juga, ayat 4 hingga 5. Kita diselamatkan oleh rahmat Allah, kerana Allah sangat berbelas kasihan dan Dia sangat mengasihi kita. Sehingga sementara kita mati secara rohani kerana pelanggaran kita, Dia menghidupkan kita semula bersama-sama Kristus. Di Efesus bab 2 juga, kerana dengan rahmat Allah kamu diselamatkan oleh sebab kamu percaya kepada Yesus. Penyelamatan itu bukan hasil usaha kamu sendiri, melainkan kurnia Allah. Inilah kebenaran yang kita harus ingati. Yang kedua, Tuhan telah menjamin penyelamatan melalui Kristus dan telah melindungi kita dari ancaman syaitan kerana kita mempunyai iman yang dijanjikan di dalam firman Tuhan Alkitab. Iman kita akan dikukuhkan dengan firman Allah sebagai pedang daripada Roh Allah di ayat 17 bab 6. Oleh itu kita hendak selalu membaca dan memegang atas janji-janji firman Allah. Yang ketiga, kita harus selalu mengaji firman Tuhan kerana Roh Kudus Tuhan akan bersama kita di dalam kehidupan kita setiap hari, dan ikutilah persekutuan atau CG, kumpulan rohani yang kecil untuk digalakkan bersama-sama. Yang keempat, kita harus menitik beratkan kesihatan rohani kita. Sebagaimana kita menjaga kesihatan fizikal kita, ada makanan dan berehat dengan cukup. Begitu juga memakan rohani, makanan rohani dan pelayanan kita bersama-sama umat Kristian yang lain di gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kerana dengan janji-janji di firman Bapa di buku Efesus bab 6 bahagian kedua ini, kami dapat dilengkapkan dengan segala perlengkapan senjata Tuhan. Roh Kudus Tuhan telah memberikan kami kehidupan rohani yang beriman di dalam kebenaran Tuhan dan di dalam kesucian Tuhan. Dan oleh yang demikian kami semua dapat berbaik dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus.
Kami bersyukur kerana dapat perlindungan yang diberikan kepada kami semua di dalam penyelamatan dari Allah dengan topi besi dan firman Allah sebagai pedang dari roh. Tuhan, bantulah kami dengan segala kesyukuran dalam segala keadaan, dan pimpinlah kami supaya dapat hidup bersatu di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan semua umat Kristian, kerana inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kami serahkan jiwa kami, tubuh kami dan pemikiran kami supaya kami dapat mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Dan demikianlah seharusnya kami beribadat kepada Tuhan. Kami ingin Allah membaharui cara kami berfikir sehingga kami dapat mengetahui kehendak Allah, iaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya, hati Tuhan, serta yang sempurna. Kami memberikan segala puji-pujian pada pagi ini, kemuliaan dan kehormatan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sekalian. Amin.